akan sharekan satu kes yang sangat menarik, iaitu kes pendakwa raya melawan Muhammad Zahri Embong. Kes ni berlaku pada tahun 2006 di Kota Masai, Pasir Gudang, Johor. Jadi apa yang berlaku dalam kes ni ialah pada pukul 6 petang pada hari kejadian, tertuduh telah bergaduh dengan isteri dia kerana masalah hutang. Jadi sebab tak nak pergaduhan tu jadi lebih dahsyat, jadi lebih besar, tertuduh pun lari pergi naik ke tingkat atas untuk tengok TV bersama dengan dua orang anak lelaki dia yang berumur 6 tahun dan 2 tahun, dan dia tinggalkan isteri dia kat bawah dengan anak perempuan dia yang berumur 1 tahun. Tapi tak lama lepas tu, isteri dia iaitu Mak Zia telah panggil kedua-dua orang anak lelaki dia tadi ni untuk turun ke bawah. Jadi tertuduh ingat isteri dia nak mandikan anak-anak dia yang lelaki ni, jadi dia pun biarkan je. Tapi tak lama lepas tu dia rasa macam dia patut tolong. Jadi tertuduh pun turun ke bawah. Sesaat dia di tangga, dia nampak ketiga-tiga anak dia telah tertiarap di atas lantai, dan isteri dia berada di atas kerusi termenung dan tengok anak-anak dia tu baring bergelimpangan dekat atas lantai. Jadi tertuduh pun tanya isteri dia apa yang dah jadi, and isteri dia jawab dua orang anak lelaki dia tu bergurau sampai anak perempuan yang dalam buai tu terjatuh. Jadi si tertuduh ni tanyalah kenapa kepala anak-anak lelaki dia tu berdarah, dan isteri dia jawab, aku dah pukul pakai besi. Kerana geram dan marah dengan perangai si isteri, tertuduh pun turun ke bawah, ambil besi yang isteri dia dah guna tadi tu dan pukul isteri dia sampai mati. Dan kerana dia terlalu panik, dia lari ke rumah jiran sebelah, iaitu saksi pendakwaan ke-7, SP7, dan bagi tahu dekat jiran dia tentang apa yang dah jadi. Jadi bila jiran dia tanya, kenapa kau pukul isteri kau sampai macam tu sekali? Dia kata kerana dia terlalu marah dan geram dengan perangai isteri dia yang dah pukul anak-anak dia sampai mati. Dan juga dia kata sebenarnya dia tak ada niat pun nak pukul sampai macam tu sekali, tapi sebab dia terlalu marah. Tertuduh pada mulanya telah dihadapkan dengan 4 pertuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian isteri dan 3 orang lagi anaknya. Tapi setelah dipanggil beberapa saksi dan juga bukti-bukti, maka didapati si tertuduh hanya menyebabkan kematian kepada si isteri. Namun pihak pembelaan telah mengguna pakai kecualian 1 Seksyen 300 Kanun Keseksaan, iaitu pembelaan bangkitan marah secara besar dan mengejut yang juga kita panggil sudden and grave provocation. Setelah memanggil beberapa orang saksi dan juga mendapatkan pendapat daripada pakar psikiatri sendiri, tertuduh telah didapati bertindak menyebabkan kematian si isteri tadi kerana adanya bangkitan marah yang besar dan mengejut. Dan si tertuduh tadi dilepaskan daripada kesalahan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu kesalahan membunuh, tetapi disabitkan di bawah kesalahan Seksyen 304 Kanun Keseksaan, iaitu mematikan orang tidak terjumlah kepada kesalahan membunuh. The moral of the story is that kita kena tahu cara atau bagaimana kita boleh kawal kemarahan kita. Sekalipun kita marah dengan seseorang, cukuplah kita marah secara mulut je, tidak perlu any physical contact yang menyebabkan kecederaan dan paling teruk sekali kematian kepada seseorang. Dan dalam kes ni sangat kesian kepada tertuduh kerana dia bukan saja hilang isteri dia, tetapi hilang 3 orang anak dia sekelip mata kerana kemarahan yang tidak dapat dikawal.